Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul alim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana masih lagi diberi ruang dan peluang dan dapat lagi kita sama-sama teruskan siri ketiga bincang soalan UPKK. Pada kali ini kita nak bincang berkenaan dengan soalan sirah, soalan objektif. Okey, sirah bahagian A 40 markah. Okey. So kita tengok soalan-soalan dia. Okey, soalan 1 hingga soalan 10, bulatkan jawapan yang betul. Okey, bulatkan jawapan yang betul. Da'sur, nombor 1, Da'sur ialah orang yang cuba membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam peperangan. Okey. Orang yang bernama Da'sur ni cuba membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam peperangan apa? Alif, Badar, Ba, Ghatfan, Jim, Uhud, Dal, Khandaq. Okey, Da'sur ni adalah orang yang cuba membunuh Rasulullah dalam peperangan Uhud. Okey, kemudian nombor 2, tempat kosong ialah perkara yang berkaitan hubungan tata cara sesama manusia, harta dan jual beli. Okey, apa perkara yang berkaitan dengan hubungan tata cara sesama manusia, harta dan jual beli? Alif, muamalat, ba, perpaduan, jim, munakahat, dal, perundangan. Okey, jawapannya ialah muamalat. Okey, muamalat ialah perkara yang berkaitan hubungan tata cara sesama manusia, harta dan jual beli, dipanggil muamalat. Okey, soalan seterusnya, pada awal dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda menekankan aspek berikut kecuali. Okey, ada kecuali kat sini. So, Rasulullah menekankan beberapa aspek kecuali. Apa yang kecuali tu? Yang pertama, okey, tengok alif akidah, ba ibadah, jim akhlak, dal balaghah. Okey, jawapannya ialah balaghah. Pada awal dakwah Rasulullah ni baginda tidak menekankan aspek balaghah. So sebab soalan ni kecuali. Pada mula-mula awal dakwah Rasulullah tu Rasulullah menekankan bab akidah, ibadah dan akhlak. Balaghah tak ada. Okey. Okey, soalan nombor 4, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah dilontar dengan batu dan najis ketika berdakwah ke negeri. Cuba ingat balik. Dekat negeri mana Rasulullah dibaling batu dan najis ketika berdakwah ni? Okay. Dekat negeri alif Mekah, ba Syam, jim Taif, dal Madinah. Okay, negeri yang mana satu? Okay. Jawapannya Taif. Okey, semasa Rasulullah pergi ke Taif ni, orang-orang Taif pada masa tu nak menunjukkan ketidak penerimaan mereka terhadap apa yang Rasulullah bawa ni dengan cara dia orang dahlah dibaling dengan batu dan najis, tapi orang yang buat tu adalah kanak-kanak. Dia orang upah kanak-kanak supaya baling batu dan najis ke arah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, jawapan dia Taif. Okey, seterusnya. Okey, soalan nombor 5. Berdasarkan gambar di atas, okey, tengok gambar. Apa yang kita boleh tahu kat sini? Apakah aktiviti yang dikuasai oleh kaum Yahudi sebelum kedatangan Islam? Aktiviti sosial. Okey, sosial. Okey, seterusnya. Nombor 6. Berapakah bahagian jihad? Berapakah bahagian jihad? Okey, alif 2, ba 4, jim 6, dal 8. Okey, bahagian jihad adalah ada 2. Jihad kecil dan jihad besar. Okey, seterusnya.
ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan ucapannya, bapa saudara baginda bapa saudara baginda mengetuai kaumnya telah mengejek baginda. Maksudnya ketika Rasulullah menyampaikan ucapan, bapa saudara dia yang menjadi ketua bagi kaum Quraisy itu untuk mengejek baginda. Maksudnya tidak menerima apa yang Rasulullah ucapkan dengan cara mengejek, menghina dan sebagainya. Okey, siapakah penentang utama dakwah Rasulullah? Okey, yang pertama, alif Abdullah, ba Abu Lahab, jim Abdul Muttalib, dal Abu Talib. Okey, so key dekat sini ataupun kuncinya kat sini dia dah tulis dalam penyataan bapa saudara. So alif ni Abdullah. Abdullah ni ayah Nabi. So bukanlah. Ba Abu Lahab, jim Abdul Muttalib. Abdul Muttalib ni siapa? Okey, Abdul Muttalib ni datuk Nabi. Kemudian dal. Dal bapa saudara Nabi, tapi Abu Talib ni adalah bapa saudara yang selalu defend Nabi ataupun selalu macam apa nama ni, menjadi benteng kepada Rasulullah, selalu menjadi penguat Rasulullah. So yang penentang utama dakwah Rasulullah adalah bapa saudaranya yang bernama Abu Lahab. Okey, Abu Lahab. Okay, jawapan dia ba. Okey, seterusnya, apakah solat terakhir didirikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Okey, sebelum baginda wafat. Okey, alif subuh, ba zuhur, jim asar, dal maghrib. Okey, solat yang terakhir yang didirikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah solat subuh. Okey, solat subuh, alif jawapan dia. Okey, seterusnya. Soalan nombor 9, berapa lamakah tempoh kitab tersebut diturunkan kepada Rasulullah? Okey, so kita kena tengok gambar. Kita tengok gambar ada Al-Quran di atas rehal. Okay, so berapa lamakah tempoh kitab tersebut diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Alif 15 tahun, ba 20 tahun, jim 22 tahun, dal 23 tahun. Okey, jawapannya adalah 23 tahun. Okey, bermula daripada wahyu yang pertama semasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berumur 40 tahun sehinggalah sebelum Rasulullah wafat ketika berumur 63 tahun. 40 hingga 63 tahun tu tempoh masanya adalah 23 tahun. Okey, soalan nombor 10. Perut Saidina Hamzah, perut Saidina, ni bukan Farud huruf fa pula. Huruf pa ni, perut Saidina Hamzah telah ditebuk oleh siapa dalam perang Uhud? Okey, kita tahu Saidina Hamzah ni dia syahid dalam peperangan Uhud, kemudian perut dia telah ditebuk oleh seseorang dan diperlakukan dengan kejam, walaupun selepas Saidina Hamzah ni dah meninggal dah, tapi dia still lagi dibuat kejahatan ataupun ada orang buat jahat dengan dia. Okey, siapa orang tu? Okey, alif Hindun, ba Utbah, jim Sahli, dal Naim. Okey, nama orang tersebut adalah Hindun. Hindun ni orang perempuan yang tebuk perut Saidina Hamzah. Kemudian ada riwayat kata dia bahkan Saidina Hamzah punya jantung. Okey. Seterusnya, soalan 11 hingga soalan 15, padankan pernyataan berikut. Okey, padankan pernyataan berikut ataupun soalan suaikanlah ni. Okey, yang pertama, kita kena baca dia punya dekat sini, yang dekat sini ni. Pernyataan ni aspek dia apa? Kepada individu ke, masyarakat ke, negara. Okey. Soalan nombor 11, perpaduan masyarakat semakin kukuh. Perpaduan masyarakat semakin kukuh. So ini pergi kepada masyarakat. Yang ke-12, mengajak manusia ke arah kebaikan. Mengajak manusia ke arah kebaikan.
adalah dari sudut individu yang mengajak manusia ke arah kebaikan. Okey. Membina dunia ke arah keselamatan. Membina dunia ke arah keselamatan, sudut negara. Beramal untuk mencapai kebahagiaan. Beramal untuk mencapai kebahagiaan. Ini individu lah, beramal untuk mencapai kebahagiaan. Kemudian 15, bebas daripada melakukan maksiat. Bebas daripada melakukan maksiat. Okey, anggota masyarakat. Okey, seterusnya soalan 16 hingga soalan 20, garis jawapan yang betul. Gariskan jawapan yang betul. Negeri Syam merupakan pusat apa? Tempat kosong. Ibadah ke, perniagaan ke, pentadbiran. Negeri Syam merupakan pusat kepada perniagaan. Zaman dulu tu, negeri Syam ni merupakan pusat perniagaan. Okey, pusat perniagaan. Semua orang nak pergi berdagang ke Syam. Dia satu tempat yang strategi untuk melakukan perdagangan ataupun perniagaan. Okey, so jawapannya adalah perniagaan. Gariskan di bawah perkataan perniagaan. Okey. 17, Qainuqa adalah nama sebuah pasar di zaman siapa? Pasar Qainuqa, zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, so gariskan di bawah perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, nombor 18, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu pertama di Jabal Nur, Jabal Sur, Jabal Qis. Yang mana? Kita tahu Rasulullah menerima wahyu pertama di Gua Hira, dan kedudukan Gua Hira tu di mana? Kedudukan Gua Hira tu adalah di Jabal Nur. So Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu pertama di Jabal Nur. Okey, 19, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat di pangkuan Sayyidatina Aisyah, Fatimah, Hafsah. Okey, yang mana satu? Aisyah isteri dia, Fatimah anak dia, Hafsah pun isteri dia. Tapi Rasulullah wafat di pangkuan siapa? Pangkuan Aisyah, di rumah Aisyah, di pangkuan isteri dia Sayyidatina Aisyah. Okey, nombor 20, Manjanik dan Dubabah merupakan teknologi apa? Pentadbiran, peperangan, pendidikan. Manjanik dan Dubabah merupakan teknologi peperangan yang ada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya, soalan 21 hingga soalan 25, isi tempat kosong dengan pilihan jawapan yang diberi. Pilihan jawapannya adalah Al-Amin, Isra' Mi'raj, Sa'labah, Riba, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Osman. Okay, ni antara dia punya pilihan jawapan yang ada. So, kita jawab soalan 21. Khalifah pertama selepas kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah siapa pengganti Rasulullah selepas Rasulullah wafat? Siapa yang memerintah umat Islam pada masa itu? Jawapannya ialah Sayyidina Abu Bakar. Khalifah pertama selepas kewafatan Rasulullah ialah Sayyidina Abu Bakar. Nombor 22, sistem muamalat sebelum Islam berunsurkan sistem muamalat sebelum Islam berunsurkan apa? Sistem muamalat dalam sebelum Islam berunsurkan riba. Okey. 23, perintah solat diterima ketika peristiwa Isra' dan Mi'raj. Perintah solat diterima ketika peristiwa Isra' dan Mi'raj. Semasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di peristiwa Isra' dan Mi'raj itulah Rasulullah menerima ibadat solat daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian soalan 24, Nabi Muhammad terkenal dengan gelaran Al-Amin. Okey. Dan soalan 25, sahabat yang enggan membayar zakat ialah siapa sahabat yang enggan membayar zakat? Nama dia Sa'labah. Okey.
Dia janji-janji nak bayar tapi dia tak pergi bayar. Okay, kemudian dia tak bayarlah, dia enggan membayar zakat. Nama dia adalah Sa'labah. Okey, seterusnya soalan 26 hingga soalan 30, kelaskan jawapan dan tulis di jadual berikut. Okey, maksudnya kita kena cari peristiwa, kemudian kena cari peristiwa, kemudian kena tahu tarikh ataupun umur. Sebagai kat sini kita kelaskan. So kita kena carilah peristiwa apa dan perkara tu berlaku semasa umur ataupun bila tarikhnya berdasarkan peristiwa yang berlaku kepada Rasulullah. Okey. Kat sini dia ada Al-Quran mula diturunkan 40 tahun, 2 Hijrah, 12 Rabiul Awal, zakat difardukan pada tahun 17 Ramadan. Okey, ini umur Rasulullah ketika menjadi Rasul. Ketika menjadi Rasul. Dia tertinggal perkataan Rasul. Ketika menjadi. Okey, kemudian umur Rasulullah SAW ketika wafat. Tarikh Rasulullah SAW mula berhijrah. Dan 63 tahun. Okey, kita akan letakkan peristiwa. Yang pertama, Al-Quran mula diturunkan bila tarikh atau umur 40 tahun. Al-Quran mula diturunkan ketika Nabi berusia 40 tahun. Kemudian 27, umur Rasulullah SAW ketika menjadi Rasul 40 tahun juga. Kemudian peristiwa seterusnya, tarikh Rasulullah mula berhijrah ialah 12 Rabiul Awal. Kemudian zakat difardukan pada tahun 2 Hijrah. Seterusnya umur Rasulullah ketika wafat adalah 63 tahun. Okey, settle. Peristiwa dan tarikh ataupun umur yang berkaitan dengan peristiwa yang berlaku dalam hidup Rasulullah SAW. Okay, seterusnya, tandakan right atau pangkah pada penyataan di bawah soalan 31 hingga soalan 40. Okey, Saidina Abu Bakar 31, Saidina Abu Bakar dilantik menjadi khalifah selepas Saidina Ali. Saidina Abu Bakar dilantik menjadi khalifah selepas Saidina Ali. Betul atau salah? Jawapannya salah lah. Sebab Saidina Abu Bakar dilantik menjadi khalifah selepas kewafatan Rasulullah. Saidina Ali ni dah yang khalifah yang keempat. Okey, 32, orang Islam yang berhijrah ke Madinah dikenali sebagai Ansar. Betul atau salah? Jawapannya salah. Sebab orang Islam yang berhijrah ke Madinah dikenali sebagai Muhajirin. Okey, 33. Semasa di zaman jahiliyah, manusia saling berbunuhan kerana harta. Jawapannya betul. Okey, diorang semasa zaman jahiliyah ni diorang selalu berperang, berebut harta. So bila selalu berperang, banyaklah pembunuhan yang berlaku. Okey, 34. Saidina Abu Bakar menjadi khalifah pada tahun ke-11 Hijrah. Jawapannya okey, betul. Perjanjian Hudaibiyah berlaku pada tahun ke-6 Hijrah. Jawapannya okey, betul. Soalan seterusnya, soalan 36 hingga soalan 40, lorekkan jawapan yang betul. Lorekkan jawapan yang betul. Okey, tentera Islam berkampung, tentera Islam telah berkepung selama 10 hari dalam peperangan yang mana telah berkepung ke terkepung ni, samalah. Selama 10 hari dalam peperangan. Dalam peperangan mana? Dalam peperangan Khandaq. Okey, lorekkan pada Khandaq ni. Dan masa ni perang Khandaq ni perang yang digali
digali parit di sekitar Madinah. Kemudian masing-masing Rasulullah dan umat Islam bertahan dalam kota Madinah, terkepung ataupun berkepung. Okey. 37, Rasulullah SAW menunaikan ibadat haji tempat kosong kali seumur hidup. Okey, Rasulullah SAW menunaikan ibadat haji 1 kali seumur hidup. Rasulullah SAW 1 kali Okey. Haji perpisahan tu adalah haji pertama dan terakhir Rasulullah. Okey. 38, Nabi sakit mulai akhir bulan, iaitu pada tahun ke-11 Hijrah. Pada bulan berapa? Nabi sakit pada bulan Okey, dekat sini tak ada jawapan dia lah. Dia sebenarnya bulan Safar, bukan bulan Ramadan ataupun Syawal. Okey. Ni Nabi mula sakit ni ingat pada bulan Safar. So kita takkan lorek lah bagi soalan ni. Tak perasan kalau awal-awal boleh edit awal ni. Tapi Nabi sakit mulai akhir bulan Safar, iaitu pada tahun ke-11 Hijrah. Okey, soalan nombor 39, Amru bin Umayyah diutus oleh Rasulullah SAW untuk bertemu dengan raja negeri mana, negara mana? Raja negara Habsyah, iaitu Raja An-Najashi, nama raja tu. Okey, kita lorekkan Habsyah. Utusan Rasulullah bernama Amru bin Umayyah. Kemudian nombor 40, dalil tuntutan berjihad disebut dalam surah. Okey, dalam surah apa? Dalil tuntutan berjihad disebut dalam surah. So jawapan yang dia suruh pilih adalah Al-Humazah dan Al-Bayyinah. Tapi kalau kita cek tak ada pun, kalau kita semak tak ada pun jawapannya berkaitan dengan jihad dalam surah Al-Humazah dan surah Al-Bayyinah ni. Dan dia sebenarnya dalil tuntutan berjihad ni disebut dalam surah As-Saff, iaitu ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahidu fi sabilillah. So kalau dalam buku pun berkaitan dengan surah Saf. Okey, so yang ni pun kita takkan lorek, cuma kita betulkan. So tapi kalau ada jawapannya, kalau saya tersilap, boleh tinggalkan, boleh betulkan dalam ruangan komen lah. Okey. Okey, so sekadar itu sahaja perkongsian kita untuk kali ini. Dan saya harap dalam video ni banyak sangat tersasul dan saya mohon maaf sekiranya ada perkara-perkara yang saya kongsikan tadi ada banyak kesalahan, dan saya minta untuk kalau ada teguran boleh tinggalkan di dalam ruangan komen lah. Okey, apa yang baik itu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan segala kekurangan itu adalah kelemahan diri saya sendiri. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.